Terima kasih kepada hadirin yang melihat video kami hari ini. Okey, semoga anda sihat dan sejahtera ni. Okey, sempena bulan puasa ni diucapkan selamat berpuasa dan akan menyambut selamat hari raya akan datang. Okey, moderator hari ni Ahmad Farid bin Abdullah 290099. Okey, akan membincangkan bersama panel-panel yang hebat hari ni berkenaan dengan teknologi komunikasi semasa COVID-19 ni. Okey. Untuk pengetahuan, kita ni dalam situasi COVID, daripada pandemik kepada endemik. Okey. Banyak halangan, cabaran dihadapi pada masa ini. Okey. Untuk kupasan yang lebih lengkap hari ini, kita menjemput dua orang ahli panel iaitu Encik Khairil Azril dan Encik Idham untuk sama-sama mengupas tajuk hari ini. Okey, untuk pengenalan hari ini, kita dah tahu apa tu masalah ataupun halangan berkaitan dengan teknologi komunikasi ni. Okey, boleh tak Encik Idham tolong terangkan sikit, berikan penjelasan sikit berkaitan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya seperti yang dikenalkan Idham bin Saad. Kita akan ni tentang tajuk kita teknologi komunikasi. Yang dikatakan dia masalah halangan dan cabaran dalam teknologi komunikasi ni, dia menimbulkan satu permasalahan yang sukar dielakkan. Seperti masalah ni timbul apabila datangnya pandemik COVID-19. Dia menyebabkan dia macam meledakkan komunikasi dalam penyampaian maklumat melalui teknologi komunikasi dan harus masa. Kepetasan maklumat bergerak secara maya dan memberi justifikasi dalam penyebaran maklumat dalam kelajuan. Dia timbul permasalahan yang sukar dielakkan. Masalah yang timbul dalam penyampaian maklumat terdiri daripada maklumat yang dieksploitasi atau diubah. Itu permasalahan yang pertama. Dan permasalahan yang kedua, maklumat yang kurang jelas dari sumber internet melalui teknologi maklumat, melalui teknologi komunikasi dan menyebabkan keberkaitan teknologi yang acap kali ada perubahan. Dia boleh menjustifikasikan maklumat, kebergantungan teknologi dan kadar ketermampuan gadget serta pengguna tanpa had. Platform informasi bertambah pesat dan berubah ketara dengan adanya pelbagai aplikasi penyebaran maklumat maya dan alat komunikasi canggih sebagai medium penyebaran informasi yang tidak tepat, sama ada tidak tepat ataupun tepat. Ini masalah yang kita lalui semasa pandemik COVID-19 menurut dari sumber teknologi komunikasi. Dan segelintir masyarakat, ada juga segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab telah merencatkan maklumat yang sebenar, seperti macam maklumat palsu, macam contoh dia seperti kita dapat lihat berkenaan jumlah laporan KKM yang menerusi media sosial sebelum dikeluarkan dah ada dah benda ni, disebabkan masalah ni lah, menyebabkan kita mendapat maklumat yang tidak tepat seperti jumlah kes yang disebarkan melalui media-media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan apabila penyebaran dilakukan daripada seorang yang tidak bertanggungjawab ni, dia boleh menimbulkan satu masalah lah. Dari segi kemungkinan kita rakyat Malaysia boleh dalam keadaan orang kata menggusarkan kita jadi takut, dan maklumat, dan ini juga menyebabkan maklumat yang kurang jelas dan kekurangan sumber internet menjadi isu apabila sepanjang tempoh pandemik yang lalu ada segelintir maklumat yang melibatkan kawasan pedalaman tidak mengetahui sepenuhnya, seperti macam maklumat vaksinasi, tempat-tempat pemberian vaksin, PPV dan sebagainya. Putar internet ni dia penting untuk kita dalam gangguan menjadi
untuk mendapat maklumat-maklumat yang penting. Jadi kalau kita dapat maklumat-maklumat yang salah ni, dia boleh menjadi satu masalah lah untuk kita. Dan kita juga dapat juga halangan-halangan, dan halangan dia maklumat demi maklumat yang diberi, ada kalanya berlaku perubahan dan penyebaran maklumat dilakukan tanpa menyebarkan atau membetulkan maklumat. Yang kedua, dia telah dibetulkan sehingga menyebabkan pentafsiran masyarakat. Seharusnya maklumat sebelum disebarkan harus dipastikan ianya betul terlebih dahulu. Kesahihan dan penambahbaikan maklumat perlu disampaikan dalam pelbagai aspek yang mudah difahami, termasuk penyampaian maklumat dalam pelbagai bahasa yang ada di Malaysia. Dan fenomena ni jadi masa fenomena perkongsian maklumat di kalangan masyarakat ni mendapat liputan yang cukup meluas dengan fasilan video parodi, diorang buat TikTok, meme dan sebagainya terhadap maklumat yang dikongsikan. Kandungan-kandungan video ni atau gambar mengenai sebenarnya berkaitan dengan COVID-19 dia menjadi kontroversi. Walaupun kita terdapat video-video yang diselitkan menjadi trend yang disebarkan menerusi pelbagai aplikasi sehingga masyarakat menunding jadi kepada pihak tertentu. Dan kita dapat lihat masa COVID-19 ni dengan penggunaan teknologi komunikasi ni, kita ada cabaran lah. Dan cabaran yang kita dapat ni, kesan-kesan daripada cabaran ni, implikasi kebergantungan kepada maklumat dalam talian membawa kepada kesan dan pemikiran masyarakat dan memberi statement khusus dalam masyarakat. Jadi maklumat ni kalau kita bagi tak betul lah kita dapat ni cabaran dia ni. Lepas tu kalau kita bagi yang betul lah dia menurut ni. Dan yang kedua, cabaran dia kebergantungan kepada maklumat dan ini memerlukan kita lihat skrin paparan dengan kerap hingga menimbulkan implikasi terhadap kesihatan seperti kebah jari, sakit mata, sakit dengar, sakit belakang. Ini sebab kita terlalu tumpu dengan masalah teknologi komunikasi, teknologi maklumat dan sebagainya lah. Dan yang ketiga, penggunaan gadget ni secara berlebihan yang tiada had ni dia boleh mendatangkan efek yang buruk kepada kita, efek negatif. Dan merosakkan internet, dia merosakkan pemikiran kita lah. Inilah cabaran yang kita lalui dengan teknologi komunikasi yang sekarang ni. Dan hal ini bukan sahaja golongan muda yang menjadi mangsa teknologi komunikasi. Dari segi cabaran ni, dia malah semua peringkat menyebabkan keresahan. Dan dalam pelajaran sewaktu pandemik sebelum ini dan PKP, contohnya kalau kita guna untuk kebaikan, dia ada kebaikan dia lah. Contohnya macam pembelajaran, ERPD, jenis tu dia kemungkinan ada kebaikan lah untuk kita sebab kita tak dapat nak face to face berhadapan. Jadi natijah dalam permasalahan ini, sewaktu penyebaran maklumat COVID ni memberi kesan kepada masyarakat, langkah yang wajar perlu diambil. Jadi kita terpaksa menggunakan teknologi ni sebab keadaan kita dalam PKP dan kena PKP dan ada yang masalah yang kuarantin. Jadi yang itulah saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dalam teknologi maklumat ni dalam menghadapi COVID-19. Sekian, terima kasih kepada kita. Terima kasih Tuan Ilham, panjang lebar penerangan tu. Okey, Tuan Ilham menerangkan apa tu halangan kita hadapi masa COVID-19 ni, komunikasi yang agak terhad. Okey, disebabkan oleh halangan. Isunya macam duduk atas bukit, internet tak dapat. Nak belajar pun masalah. Dan ini salah satu halangan yang ada lah yang Tuan Ilham tunjukkan tadi. Okey, kita ada halangan, macam-macam halangan yang jumpa masa pandemik COVID-19 ni untuk berkomunikasi secara jelas untuk memberi penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan vaksinasi, berkaitan dengan kes harian. Okey. Selain daripada cabaran tu, kita nak tahu apakah cadangan, macam manakah kita nak atasi benda ni? Kalau boleh
minta Tuan Khairil tolong terangkan sikit macam mana cadangan kita nak atasi benda ni. Okey, silakan Tuan. Okey, terima kasih kepada moderator Cik Ahmad Farid dan juga rakan panel saya pada hari ini, Cik Idham Saad. Okey, berkenaan dengan cadangan yang kita boleh ambil berkenaan dengan tajuk teknologi komunikasi ni, okey, kita boleh lihat aplikasi teknologi adalah kunci kepada komunikasi. Okey, kita boleh tengok komunikasi adalah asas pada hubungan dan juga perkongsian makna. Komunikasi secara atas talian seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter dan sebagainya akhirnya membuktikan signifikasi kewujudan mereka dalam mengurangkan tekanan. Okay, seterusnya kita masih boleh berinteraksi, bertanya khabar, bercerita, berkongsi pendapat dan pelbagai interaksi melalui dalam talian. Tidak dapat dibayangkan jika PKP ini dilaksanakan dengan tiada sebarang perhubungan maya yang memungkinkan kita untuk berinteraksi secara tidak langsung. Perubahan sikap kepada aspek sosial tidaklah menjadi tekanan utama, dan jika sebelum ini ada yang memilih untuk keluar dari grup WhatsApp tertentu kerana dianggap sebagai gangguan privasi, namun PKP mengajar kita erti kesunyian dan memerlukan mesej interaksi sosial sebagai mengisi masa kekosongan berkenaan. Penerangan menggunakan infografik adalah medium menarik yang kita dapat lihat telah digunakan sepanjang PKP ini berlangsung selama 2 tahun. Jadi infografik secara dasarnya adalah tujuan untuk menarik perhatian ataupun audiens berbanding teks penerangan yang panjang dan juga yang memboringkan lah. Jadi penerangan yang ringkas berserta grafik sebenarnya telah membantu kita memungkinkan pemahaman penerima secara lebih cepat dan juga tepat. Namun perhatian kepada infografik ini perlu dilihat dari aspek tindakan individu jika ia lebih melibatkan arahan dan bukan sekadar makluman kepada orang awam. Secara ringkas, walau apapun perkembangan terkini dan bebanan tugas yang ada apabila pelaksanaan PKP, tindakan segera masyarakat yang bekerja dari rumah perlu lebih positif dalam membantu usaha pihak pengurusan mencapai matlamat organisasi dalam mencapai target dan juga tujuan untuk dicapai. Jadi saya serah kembali kepada moderator. Terima kasih Tuan Khairil. Okey, cadangan yang amat memberansangkan, amat diperlukan pada masa kini. Dan maksudnya Tuan Khairil ni kita gunakan infografik nak bagi nampak cantik, orang tertarik dengan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Okey. Kita dah sampai ke penghujung. Okey, untuk kita sikit je, kita nak 1 minit dah untuk penggulungan. Minta Tuan Idham tambah sikit dah. Ada tak lagi cadangan-cadangan yang menarik macam Tuan Khairil cakap tadi? 1 cadangan sudah mencukupi hari ni. Cadangan yang kita dapat itu, kita harus memperkenalkan satu kempen lah untuk penggunaan teknologi komunikasi ni. Sebab dari segi apa yang kita dapat lihat, permasalahan dalam teknologi komunikasi ni dia boleh menimbulkan kita punya permasalahan kesihatan dari segi penggunaan yang berlebihan terhadap telekomunikasi atau teknologi komunikasi. Dan kita patut membuat satu kempen menghad penggunaan telekomunikasi sebagai alternatif untuk kita menjaga kesihatan, memberi impak kepada kehidupan kita. Yang tu ya. Terima kasih ya. Terima kasih kepada panel kita. Tuan Idham. Okey, kita dah sampai ke penghujung forum kita hari ini. Okey.
Hari ini kita dah bercerita berkaitan dengan masalah, berkaitan dengan halangan, cabaran menghadap berkaitan dengan teknologi komunikasi ni. Tadi kita dah terang dah kenapa kita bermasalah di Indonesia ni. Kenapa kita ada cabaran yang banyak daripada kekangan teknologi yang ada, kekangan daripada masyarakat, kemampuan masyarakat nak mendapatkan peranti untuk langgan internet, yang tu satu benda yang patutlah kerajaan perhatikan semula. Okey, terima kasih kepada tuan panel kita, Tuan Idham. Terima kasih Tuan Khairil. Terima kasih. Sama-sama. Okay, kita jumpa lagi dalam program akan datang. Okay, insya-Allah kita jumpa lagi dah. Insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.